Cara pegangan yang pertama iaitu telapak tangan pada bahagian tengah, iaitu apabila dalam cakra dia dipanggil logam. Seluruh tapak tangan perlu menutup seluruh logam pada bahagian tengah, dan jari perlu menjengkam sekeliling. Setiap jarak antara jari perlulah sama supaya mendapat kestabilan yang baik. Baiklah, cara kedua bagi pegangan cakra iaitu sama juga dengan cara yang pertama. Tapak tangan menutupi seluruh bahagian tengah pada bahagian logam. Tetapi yang membezakan antara cara satu dan cara dua merupakan jarak antara jari tengah dan juga jari manis. Begini. Baiklah, cara yang ketiga, cara ini khas kepada mereka ataupun atlet yang mempunyai jari yang pendek, iaitu dengan cara apabila cara pertama dan cara kedua memerlukan kita untuk menutup seluruh bahagian, namun cara ketiga hanyalah menutup 2/3 pada bahagian tengah, iaitu bahagian logam, untuk pada mereka yang mempunyai jari yang pendek. Baiklah, hal ini untuk membolehkan mereka mencengkam pada bahagian hujung cakra, dan pada bahagian cakra yang di sini akan disokong oleh lengan mereka. Kita beralih pula kepada fasa putaran. Fasa putaran ini penting dalam tujuan fasa yang pertama bagi lemparan. Baiklah, kita boleh menggunakan antara 3 cara yang telah saya tunjukkan. Jadi saya akan menggunakan cara yang pertama. Jadi yang pertama, badan perlu berada di belakang tempat lemparan. Jadi di belakang saja bukan tempat lemparan. Kedudukan kaki perlulah selari dengan bahu. Fleksikan lutut anda untuk gerakan ke belakang melempar, dan berat badan anda dipindahkan kepada kaki. Baiklah, kita akan mulakan dengan fasa putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan latihan bagi ansur maju dalam lempar cakra. Baiklah, latihan pertama adalah latihan yang bertujuan untuk mengawal pergerakan lempar cakra ataupun pergerakan cakra dalam fasa lepasan ataupun fasa lemparan. Jadi latihan ini bertujuan untuk mengawal dan memastikan cakra ini dilemparkan dengan cara dan teknik yang betul. Jadi posisi badan adalah kaki kanan berada di belakang dan menghayunkan cakra ini ke depan dan ke belakang dengan menggunakan pegangan yang betul dan tidak menggenggam. Seperti ini. Apabila beberapa kali hayunan ke belakang dan ke depan telah dilakukan, pelajar perlu menggolekkan lempar cakra ini dengan kedudukan badan, membengkokkan kaki belakang dan kaki ke depan sedikit dan merendahkan badan untuk menolak ataupun menggolekkan cakra ini. Jadi semasa melepaskan cakra, pelajar perlu memutarkan. Apabila lepasan cakra ini daripada tangan, pelajar perlu memutarkan dengan menolak antara jari telunjuk dan jari tengah, menolak supaya golekan yang sempurna untuk cakra ini. Untuk fasa yang kedua, yaitu hayunan awal, cakra digerakkan menyilang badan ke depan bahu kiri untuk memulakan hayunan ke belakang. Kemudian dihayun ke belakang bahu kanan dengan tangan yang diluruskan dan dihayun ke depan semula dekat bahu kiri. Kita akan melihat
cara fasa ini dilaksanakan. Oke, untuk fasa hayunan awal cakra kita akan ayunkan seperti ini untuk fasa hayunan awal. Oke, untuk latihan ansur maju yang kedua kita akan melakukan bahu kita ke arah lemparan cakra. Kaki kita berpaksikan seperti ini, berkeliling, dan kita akan melepaskan cakra seperti itu. Just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive. Selepas cakra dilempar, kita akan memasuki pula fasa ikut lajak dan pemulihan. Dalam fasa ini, pergerakan akhir peserta ialah lanjakan badan. Lonjakan ini bergantung kepada kelancaran lemparan yang dibuat. Sekarang, mari kita lihat kedudukan untuk melakukan fasa lanjakan. Okey, pertama sekali, pelajar akan melonjakkan badan ke hadapan sehingga kedudukan pelajar berdiri di atas kaki kanan secara menjengkit. Yang kedua, pelajar perlu berada dalam kedudukan terkawal supaya dapat mengelakkan kaki daripada terkena atau terpijak garisan bulatan ataupun terus terkeluar dari bulatan itu. Dan yang terakhir, pandangan pelajar hendaklah pada penerbangan cakra sehingga cakra mendarat dengan selamat. Setelah selesai dengan fasa lanjakan, kita pergi pula dengan fasa pemulihan. Okey, dalam fasa ini, setelah cakra dilempar, pelajar hendaklah meninggalkan kawasan sebab sahaja cakra mendarat di kawasan pendaratan dengan menerusi bahagian separuh belakang bulatan. Dan pelajar hendaklah mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan untuk lemparan teknik badan berpusing itu. Seterusnya, mari kita lihat latihan ansur maju yang terakhir. Okey. Step first, pelajar perlu berdiri di tengah-tengah bulatan dan menghadap ke belakang kawasan lemparan dan sambil menghayungkan cakra. Step yang kedua, pelajar perlu menghayungkan cakra dari belakang sambil mengangkat kaki kiri dan mula mengilaskan badan ke depan bulatan. Dan step yang terakhir, apabila cakra sampai ke arah bahu, ia perlu dilempar ke depan dan pada ketika lemparan, pastikan kaki kanan menolak dengan kuat ke atas tanah. Okey. Tujuan latihan ansur maju ini ia dilakukan adalah sebagai simulasi peringkat selepas akhir pusingan pertama dan permulaan untuk melempar cakra.
Now go